Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so for today lesson, kita akan belajar tentang Hess's Law. Okay, so Hess's Law adalah salah satu application okay, untuk calculation all the enthalpies yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, so untuk this subtopic, apa yang kita akan tengok, apa yang kita akan go through, first kita akan kenal dulu what is Hess's Law. And then, kita nak tengok macam mana nak apply calculation untuk Hess's Law. Dan kita akan tengok application untuk Hess's Law. Yang mana Hess's Law ni commonly used dalam dissolution process. Okay, so kita akan tengok one by one lah. Okay, first sekali, what is Hess's Law? Hess's Law ni dia kata apa? Okay, when reactant convert kepada produk, the change in enthalpy dia akan sama. Okay, whether the reaction take place in one step or in a series of steps. Ni maksudnya apa? Ni maksudnya contoh, kalau saya ada reaktan saya A, nak produce produk saya C. Okay, dan enthalpy change untuk this process katakan adalah delta H equal to 50 kJ. Okay, yang ni adalah satu route taken, satu step. Dia mungkin ada step yang kedua untuk form C. Mungkin A, dia pergi dulu dekat B. Okay, lepas tu baru dia form C. Okay, ni jalan yang kedua lah. Okay, tapi based on Hess's Law, dia kata apa? Okay, tak kisahlah ada berapa jalan sekalipun, dia punya total enthalpy dia sepatutnya sama. Okay, which mean, okay, this is the first route taken. Okay, betul tak? Ni yang first. Yang ni adalah second route taken untuk form produk. Okay, so the first route taken dengan second route taken sepatutnya enthalpy dia akan sama. Katakan saya label dekat sini delta H1, dekat sini delta H2. Okay, so delta H1 okay, plus dengan delta H2 sepatutnya nilai dia akan sama juga dengan 50 kJ. Okay, sebabnya this reactant akan convert the same product. Sebab tu dia kata kalau reactant tu convert kepada produk, the change in enthalpy dia akan sama. Okay, walaupun dia ambil dalam one step ataupun a series of step. Okay, itu maksud Hess's Law lah. Alright, boleh faham ya? Okay, so dekat sini untuk kira Hess's Law, okay, dia sebenarnya ada 3 method untuk buat calculation. Okay, the first one adalah algebraic method. Lepas tu energy cycle method. Dan last method adalah formula method. So kita akan tengok one by one lah. Okay, macam mana nak apply this method untuk buat calculation. Okay, so the first method kita akan tengok. Okay, kita akan go through method tu menggunakan contoh lah. Okay, so contoh yang pertama, the first example. For example, saya ada apa ni? Saya ada ethane. Dia kata, calculate enthalpy of formation for ethane. Okay, katakanlah kita nak kira enthalpy formation. Okay, menggunakan Hess's Law. Method yang pertama, iaitu algebraic method. Okay, so untuk algebraic method, kita akan ada 4 simple step. Okay, the first step, awak kena form target equation. Okay, target equation. Second step, awak kena form help equation. Okay, help equation. The third step, awak kena rearrange. Okay, rearrange help equation supaya help equation ni sama macam target equation. Okay, kalau dah sama, okay, kita akan terus kepada fourth step yang mana kita akan sum all the enthalpy untuk help equation. Okay, faham Okay, ni adalah step dia lah. Okay, so for example, first sekarang ni, dia kata calculate enthalpy formation untuk ethane. So, enthalpy formation for ethane adalah target kita. Jadi, awak kena form that target dulu. Okay, so based on definition, enthalpy formation maksudnya apa? When 1 mole of substance is formed from its element. Betul tak? Okay, sebab tu awak kena hafal definition. Kalau kita tak hafal, kita tak faham definition, susah untuk kita buat equation. Sebab tu first dulu, kita dah pernah belajar tentang definition. Alright, boleh So, untuk buat target equation, okay, dia mesti 1 mole of substance is formed kan? Jadi, 1 mole of C2H6 gas. Form daripada siapa? Form daripada elemen dia. Yang mana ada carbon dalam bentuk solid tambah dengan hydrogen dalam bentuk gas. Okay, dan awak kena make sure yang mana equation ni balance. So, nak balancekan dia, okay, make sure C2H6 mesti dalam keadaan 1 mole. Okay, jadi dekat sini mesti 2, dekat sini 3. Okay, dah balance. So, ini target equation kita. Kita nak cari berapa enthalpy of formation untuk
untuk ethane. Okay, so first step dah buat. Second step, kita akan apa? Kita akan buat help equation. Sometimes dalam soalan dia dah bagi equation untuk help. Okay, equation pembantu ni sometimes dia dah bagi. Tapi sometimes dia tak bagi lagi. Okay, untuk kes soalan ni dia tak bagi lagi. So bila mana dia tak bagi, awak kena form sendiri. Okay, so nak form macam mana? Nak form equation mesti based on enthalpy apa yang dia bagi. Okay, so dekat sini dia bagi enthalpy of combustion. Jadi equation awak mesti based on definition combustion tu. Maksudnya apa? Kalau enthalpy of combustion, dia kata apa? When 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen. Jadi, dia bagi carbon kan? Jadi, first help equation, carbon 1 mole of carbon, okay, is burned in excess oxygen. Nampak tak? Okay, dia akan form CO2. Awak kena make sure yang mana equation awak mesti balance lah. Carbon plus oxygen dapat CO2 dah balance. So, dia is delta H. Okay, combustion untuk carbon. Nilai dia negative 393 kJ. To the first one. Second one lah enthalpy of combustion H2. So, hydrogen kita burn dalam oxygen. Okay. So, produce H2O. Okay. So, make sure this equation adalah balance equation. So, nak balancekan equation ni, awak kena ingat dia adalah enthalpy combustion. Maksud dia kata when 1 mole of substance is burned. So, hydrogen mesti 1 mole. So, nak balancekan dia, kat sini mesti 1/2. Sebab dekat depan hidrogen mesti 1 mole. Alright, faham tu Okay, so now dia punya enthalpy dia salin balik sahaja. Negative 286 kJ. Alright, boleh Next lah sekali adalah delta H combustion untuk C2H6. Jadi C2H6 gas. Okay, kita combustion dalam oxygen gas. Dia akan menghasilkan CO2 gas tambah H2O. Hydrocarbon kan dapat CO2 dan H2O. Make sure this equation balance. Okay, nak balancekan dia. Dekat sini letak 2. Dekat sini letak 3. Okay, ni 7/2. Okay, 7/2. Okay, so this is the enthalpy combustion untuk ethane. So, negative 1560 kJ. Okay, nampak tak? So, sekarang ni, kita dah ada target equation. Ni target kita. Okay, dan kita juga dah form help equation. So, yang ini adalah help equation kita. Okay, settle untuk 2 step. Okay, so according to algebraic method, okay, kita kena susun help equation kita ni, okay, supaya sama macam target equation. Okay, nak susun macam mana? Okay, salin balik kat sini, katakan saya buat kat sini So, this is our help equation tadi. Okay, yang kita buat tadi tu. Okay, this is our target. Saya tulis balik. Okay, 2 carbon. Okay, solid plus dengan 3H2 gas. Produce C2H6, okay, gas. Ni kita nak cari delta H formation yang tak tahu berapa. Okay, so cara nak susun help equation, kalau saya kan, saya akan tengok satu persatu. Okay, first dekat target ada carbon dan carbon dekat sebelah reactant. So, saya akan cari dekat help equation saya yang mana ada carbon. So, the first one ada carbon. Dan dia dekat sebelah reactant, settle. Tapi, target kita carbon mesti 2 mole. Tapi, dia cuma ada 1 mole. So, kita kena ubah dia supaya dia dapat 2 mole juga. So, nak dapatkan 2 mole, kita times 2 lah. So, bila mana awak nak times 2, awak bukan times equation saja. Awak kena times juga dengan enthalpy. Dia sekali. Okay, so bila mana awak times 2, apa yang akan awak dapat? Okay, 2 carbon solid plus dengan 2 O2 gas produce 2 CO2 gas. Dan delta H combustion awak dah bukan 393. Dia dah negative 393 times 2. Dia macam tu. Nampak tak kita susun help equation kita? Okay, boleh. So, yang carbon dah settle. Dan saya akan tengok hydrogen pula. So, equation yang ada hydrogen adalah number 2. Dan hydrogen saya mengikut target, kita mesti ada 3 mol. Tapi, dekat help kita cuma ada 1 mol sahaja. So, kita kena times dengan times 3. Nampak? So, aim kita sekarang ni, kita akan ubah help equation supaya help equation kita tu sama macam target equation. Itu aim kita. Okay, so kita salin balik. Okay, 3 hydrogen
gas plus dengan 3/2 O2 gas produce 3H2O. Nampak tak? Liquid. Dan delta H combustion dia adalah negative 286. Dia mesti times 3. Boleh. Alright, last one. Carbon dah settle, hydrogen pun dah settle. Cuba tengok C2H6. C2H6 ada dekat equation number 3. Cuma perbezaan dia sekarang ni, target kita ethane mesti dekat sebelah produk. Help equation, ethane dekat sebelah reactant. So, kita kena reversekan reaction ni. So, bila mana kita reversekan reaction, enthalpy kena tukar sign. Sekarang, kalau dia adalah negatif, bila mana reverse, dia akan dapat positif. So, positif 1560. Nampak tak sayang? So, tak perlu times dengan apa-apa sebab dia adalah 1 mole, help pun 1 mole juga. Jadi, kita tukar je dia punya equation tu, reversekan dia. So, awak akan dapat 2CO2, gas, tambah dengan 3H2O, liquid, produce C2H6, gas, tambah dengan 7/2 O2 gas. So sekarang ni kita dah tukar semua help kita supaya dapat sama macam target. Kadang-kadang dalam soalan ada juga equation yang diberi dekat help tapi tak digunakan pun untuk dapat target. Tu tak ada masalah. Kadang-kadang dia nak trick awak sahaja. Tak semestinya semua equation dekat help equation tu kita guna. Tak semestinya macam tu. Untuk kes sekarang ni kita guna semua kan. Mungkin juga soalan nanti ada yang tak perlu guna semua pun dah cukup untuk dapat nilai dekat target equation. Alright, so now bila mana dah susun, kita rasa macam betul kan. So nak confirmkan betul ataupun tak, kita kena selesaikan equation ni. Kita kena tambah ke semua equation ni, ketiga-tiga equation ni. Nak tambah macam mana? Kalau dia adalah elemen yang sama, compound yang sama, dekat sebelah side yang sama, kita akan tambah. Kalau dekat sebelah side yang berbeza, kita akan tolak. Contohnya macam 2O2, 3/2 O2. Dekat side yang sama kan? So tambah. So 2 plus 3/2 sama dengan 7/2. So 7/2 dekat reactant, tapi ada 7/2 dekat produk. So kita tolak je, cancel, habis, hilang. Now kita ada CO2 pula. 2CO2 dekat produk, 2CO2 dekat reactant. So kita tolak, habis, hilang. Now we go for apa lagi? H2O pula. So H2O produk ada 3, H2O reactant pun ada 3. So tolak, hilang. Ada lagi tak yang boleh tolak? Tak ada dah kan? Bila mana tak ada nak tolak, cuba kita bulatkan. Apa yang tinggal? Kita ada carbon, hydrogen dan juga C2H6. Sumkan diorang, tambahkan semua. 2 carbon solid tambah dengan 3 hydrogen gas produce 1 C2H6 gas. So sekarang ni selepas kita dah sumkan ketiga-tiga equation, hasil kita mesti sama dengan target. Kalau hasil help equation sama macam target, bermaksud kita punya enthalpy ni betul. Jadi kita total up ke semua enthalpy ni sahaja. Tapi bila mana awak buat macam ni, awak cancel, yang akhir ni tak sama macam target awak. Jadi something wrong dekat equation awak. Kita tengok balik. Alright. So bila mana kita buat macam ni, kita total upkan semua, sepatutnya jawapan awak akan dapat delta H formation ni adalah berapa? Kita akan dapat negatif 84. kJ per mole. Kenapa kJ per mole? Jawapan final mesti kJ per mole sebab 1 mole of substance is formed. Ni cara untuk buat algebraic method. Boleh faham